Qinghai Lake adalah salah satu destinasi yang saya betul-betul nak pergi masa trip saya yang mula-mula pada tahun 2010 tu. Dan masa tu pula saya memang kena lalu ke sana kerana saya bercadang untuk merentas ke taklamakan desert di wilayah Xinjiang sebelum masuk ke Central Asia. Lepas saya dengan Nancy dah comfortable dengan each other bila dah spend beberapa hari dekat bandar Xining tu, kita orang pun akhirnya mengayuh keluar perlahan-lahan meninggalkan bandar Xining dan masa tu bermulalah adventure kami berdua. Saya rasa kan, bila kita belajar satu-satu ilmu tu, untuk master satu-satu ilmu tu, dia ada 3 peringkat. Peringkat pertama adalah teori. Katakanlah kalau kita belajar fotografi for example, first adalah teori dia, di mana kita tengok video dekat YouTube ataupun kita baca daripada buku atau magazine. Peringkat kedua adalah buat benda tu secara praktikal. Kita betul-betul turun padang. Maknanya kita ambil kamera tu dan kita pergi ke location yang sepatutnya dan kita start buat fotografi. Dan daripada situ kita punya ilmu tu akan sampai to another level. Pasal masa tu kita memang betul-betul ambil gambar dan kita akan start buat salah. Dan bila kita mula buat salah, kita akan belajar daripada kesalahan kita tu. Dan dalam peringkat kedua ni juga ada pecahan dia. Satu adalah level conscious, satu adalah subconscious mind. Katakanlah kalau kita belajar driving for example, mula-mula dia akan masuk conscious mind. Bila kita mula-mula drive tu, kita akan concentrate setiap benda yang kita buat masa kita driving tu. Itu dalam conscious mind. Tapi bila kita dah practice hari-hari, kita keep on driving, lama-lama benda tu akan masuk ke subconscious mind kita. Dan daripada situ kita akan sedar, bila kita driving tu, kita dah tak payah nak concentrate sangat driving tu. Pasal driving tu dah jadi automatic. Dah sama macam kita bernafas, sama macam kita blinking semua ni. Kita dah boleh drive sambil dengar lagu, sambil menikmati pemandangan dan sebagainya. Dan peringkat yang ketiga pula adalah apabila kita mengajar ilmu tu kepada orang lain. Saya sedar benda ni masa saya jadi lecturer dulu, masa saya mengajar di universiti dulu. Walaupun masa tu saya rasa saya dah master dalam bidang saya, tapi bila saya mengajar ilmu tu, saya rasa macam saya lagi banyak tahu. Saya rasa macam knowledge saya tu dah sampai to another level kerana saya banyak belajar daripada soalan-soalan student-student saya ni. Saya banyak belajar daripada problem-problem diorang. Saya banyak belajar bila saya tolong solvekan problem diorang ni. Kerana perjalanan student saya untuk dapatkan ilmu tu berlainan dengan perjalanan saya dulu. Jadi kadang-kadang saya rasa macam saya pun sebenarnya banyak belajar daripada student saya, walaupun pada masa tu saya yang mengajarkan ilmu tu pada diorang. Okey, kenapa saya cakap benda ni? Kerana saya rasa macam benda ni sama juga antara saya dengan Nancy dulu. Masa trip saya yang pertama pada tahun 2010 tu, saya rasa Tuhan dah memang plankan saya punya journey tu memang betul-betul cantik. Mula-mula saya mengayuh daripada Chengdu ke Tibet seorang-seorang. Lepas tu saya jumpa grup Haj, Faye, Alvaro ni semua. Dan daripada situ saya banyak belajar dengan diorang. Saya belajar dia punya teori daripada diorang ni semua. Lepas tu kita orang kayuh sama-sama dan masa tu saya buat dia punya praktikal. Dan daripada situ saya banyak belajar daripada kesilapan saya. Dan daripada situ slow-slow saya kumpul pengalaman baru. Lepas tu datang pula Nancy ni dalam hidup saya dan dia ni pun memang macam saya juga masa mula-mula dulu. Dia memang tak tahu apa-apa. Jadi bila kita orang dah mengayuh sama-sama tu, saya kena banyak ajar Nancy ni. Dan bila saya mula mengajar Nancy ni, saya rasa macam saya punya knowledge tu memang dah masuk ke another level. Saya rasa macam saya lagi tahu apa yang saya buat. Okey, masa kita orang mengayuh keluar daripada Xining tu, saya rasa macam sama juga dekat Chengdu. Saya paling tak suka bila mengayuh dekat big city semua ni, pasal dia punya traffic, banyak kereta semua ni. Dan saya pula mengayuh di lane yang paling slow sekali. Dan lane tu ada banyak bas. Dan memang ada banyak bas yang potong saya. Bila dia potong saya, dia akan berhenti kat depan tu untuk turunkan penumpang. Lepas tu saya kena potong bas tu balik. Lepas tu beberapa saat kemudian bas tu akan potong saya balik. Lepas tu dia berhenti lagi kat depan tu, turunkan lagi penumpang. Saya kena potong dia lagi. Lepas tu dia potong saya lagi. Dan benda ni berulang-ulang. Lepas tu bas tu punya asap tu pula banyak. Jadi saya rasa betul-betul tak selesa mengayuh dekat bandar yang besar ni. Dan saya rasa macam lama sangat nak keluar daripada bandar Xining tu. Dan sama juga macam saya mengayuh daripada Chengdu dulu. Daripada Xining ni, the first 2 days dia flat. Dah sama macam masa saya mengayuh daripada Chengdu ke Ya'an dulu, yang mengambil masa 2 hari.
flat. Sehari kita orang kayuh 50 km je. Jadi lepas 2 hari tu kita orang kayuh 100 km, kita orang sampai ke satu small village ni nama dia Datongjen. Dan lepas daripada Datongjen tu kita orang start climb. Pasal Xining ni dia punya altitude lebih kurang 2200 meter dan Qinghai Lake ni pula altitude dia dalam 3200 meter daripada paras laut. Jadi kita orang kena climb lebih kurang 1000 meter vertically. Dan lepas daripada Datongjen tu pula kita orang kena climb, lepas tu ada mountain pass dan mountain pass tu lebih kurang 3800 meter. Dan daripada situ saya dapat tengok macam mana Nancy ni struggle. Dan bila saya tengok macam mana Nancy ni struggle masa kita orang nak naik ke arah mountain pass tu, betul-betul mengingatkan saya kepada saya masa saya mengayuh daripada Chengdu ke Tibet dulu. Dan Nancy ni, dia ni memang nampak very soft, tapi dia ni betul-betul kuat. Dia punya semangat betul-betul kuat. Dia ni memang very highly motivated. Walaupun dia nampak struggle semua tu, tapi dia memang tak ada complain. Dia senyap je. Dan dalam kayuhan kita orang ke Qinghai Lake tu ada banyak hujan. Jadi kadang-kadang saya terasa sejuk pasal baju saya semua dah basah. Dan kita orang pula dekat highland, so temperature dia memang still very low masa tu. Jadi saya still struggle dengan kesejukan pada masa tu. And then bila kita orang dah sampai ke Qinghai Lake, hujan pun stop. Lepas tu slowly kita orang dapat tengok langit yang biru. So kita orang pun cari tempat untuk berkemah. Masa tu kita orang camping tak jauh daripada Qinghai Lake tu. Dan masa tu saya pakai tent saya yang saya baru beli dekat Xining. Dan tent saya yang lama tu saya kasih dekat Nancy. Pasal Nancy ni dia ada tent dia sendiri tapi dia salah beli tent. Tapi kita orang pasang juga tent yang dia salah beli tu untuk letak barang-barang kita orang semua. At least bila kita orang pasang 3 tent nampak macam kita orang ni ramai sikit. So tak adalah orang lain akan kacau kita orang pada waktu malam nanti. Dan masa malam tu for the first time saya nampak bintang yang betul-betul banyak. So saya pun panggil Nancy keluar daripada tent dia. Kita orang letak sleeping bag dekat luar ke atas rumput. Lepas tu kita orang baring dekat luar sambil layan bintang-bintang yang berjuta-juta tu. Masa mula-mula bila nampak shooting star je kita orang buat wish. Nampak je kita orang buat wish. Tapi bila dah lama-lama tu setiap 5 saat satu shooting star. Lepas tu another shooting star. Sampai kita orang dah malas dah nak wish apa-apa lagi masa tu. So lepas tu kita orang just layankan je. Kita orang termenung sambil tengok bintang-bintang yang berjuta-juta tu. Memang cantik pemandangan pada masa tu. Dan masa tu ada macam-macam benda dalam fikiran saya. Dan bila saya tengok bintang-bintang yang banyak macam tu, saya selalu terfikir kenapa Tuhan buat alam ni besar sangat, untuk apa? Pasal bukannya kita boleh pergi ke bintang-bintang yang jauh tu, yang impossible untuk kita sampai ke situ. Apa gunanya ada planet-planet di bintang yang betul-betul jauh tu, yang memang kita takkan sampai, yang kita tak boleh nak appreciate pun, dan memang tak ada penghuni pun dekat situ. Ibarat macam seorang pelukis, dia buat satu masterpiece lukisan, tapi bila dia dah siap lukisan tu, bila dia dah siap masterpiece tu, dia pergi tanam lukisan tu dan tak ada siapa akan tengok lukisan tu, tak ada siapa akan jumpa pun lukisan tu. Dan apa gunanya dia buat masterpiece lukisan tu kalau tak ada siapa yang akan appreciate lukisan tu. Dan saya ni memang suka mencari, saya ni memang suka bertanya, saya curious dengan semua benda. Saya memang ada banyak soalan macam kenapa wujudnya orang jahat dekat dunia ni, kenapa semua tak baik-baik je, kenapa kita kena tempuh kematian. Kalau sekarang ni mission kita kena score dekat sekolah, kita kena masuk universiti yang bagus, kita kena cari kerja yang bagus. Macam mana pula mission orang yang hidup 200 tahun yang lepas, 500 tahun yang lepas, 1000 tahun yang lepas. Dan apa pula mission manusia yang hidup 1000 tahun yang akan datang ni nanti, adakah dia still sama dengan kita? Dan macam-macam lagi lah benda yang saya selalu fikir, yang slowly saya akan sharekan dalam vlog saya ni. Okay, so kita orang pun mengayuh di sepanjang Qinghai Lake tu. Dan dalam kayuhan kita orang tu sebenarnya kita orang ada satu pengalaman yang agak pahit. Dan benda ni terkesan more kepada Nancy sebenarnya. Selalunya bila kita orang berkayuh, kita orang akan berkayuh ikut pace masing-masing. Dan selalunya saya akan lagi laju, saya akan ke depan. Dan bila saya dah tinggalkan Nancy dalam 100 meter, 200 meter macam tu, saya akan stop dekat tepi, tunggu dia. Dan sambil-sambil tu saya akan ambil gambar ke, saya nak layan pemandangan ke. Lepas tu bila Nancy dah sampai, kita orang akan kayuh balik sama-sama. Lepas tu saya akan ikut balik pace saya. So ada sekali ni, as usual, saya dah memang kayuh ke depan. Bila saya toleh ke belakang, saya tengok Nancy dah tak ada. Lepas tu saya patah balik ke belakang, and then saya nampak basikal dia dekat tepi jalan. Lepas tu dekat sebelah tu ada satu bangunan tu, bangunan tu toilet. So saya pun tunggulah dekat basikal dia tu. Tak berapa lama lepas tu dia pun keluar daripada toilet tu nak ke arah basikal tu, tapi ada seorang lelaki Tibet masa tu tengah pegang tangan dia macam tak kasih dia pergi. Lepas tu Nancy macam lambai-lambai kat saya minta tolong. And then saya pun pergi ke arah Nancy, lepas tu tanya apa jadi. So sebenarnya lelaki tu minta duit daripada Nancy pasal dia cakap toilet tu dia yang punya. So Nancy kena bayar dekat dia. So saya cakap dekat Nancy jangan bayar, takut orang tu nak
scam. Tapi lelaki Tibet ni nampak macam quite rough dengan Nancy. So saya pun cakap dekat Nancy, tak apalah, bayar je lah, bukannya banyak sangat pun. Lepas tu bila dah kasih dia duit, lelaki tu demand Nancy supaya pergi balik dekat toilet tu dan cuci toilet tu. Dan dia suruh Nancy je pergi toilet tu sendiri dan dia suruh saya tunggu dekat luar. Masa tu saya dah rasa macam tak sedap. Saya rasa macam dia ni sebenarnya mungkin nak buat apa-apa dekat Nancy. Mungkin dia nak rogol Nancy. Lepas tu masa tu dia pegang tangan Nancy kuat. Lepas tu dia tak nak lepaskan Nancy. Dan Nancy masa tu rasa betul-betul takut. Dan bila saya tengok Nancy jadi takut macam tu, for the first time dalam trip saya tu, saya jadi betul-betul marah. Saya mula meninggi suara. Saya mula jerit dekat lelaki Tibet tu. Lepas tu lelaki tu dia keluarkan phone. Dia buat-buat macam cakap phone. Dan masa tu saya rasa macam mungkin akan berlaku pergaduhan. Mungkin akan berlaku physical assault antara saya dengan lelaki tu. Pasal kita orang dah try macam-macam untuk buat lelaki tu lepaskan Nancy, tapi dia tak nak lepaskan Nancy juga. Dan bila tengok fizikal lelaki Tibet tu, saya rasa kalau saya fight dengan dia physically, mungkin saya akan kalah, kecuali saya guna weapon. Jadi bila saya dah jerit-jerit tu, dia still tak nak lepaskan Nancy. Saya dah memang tak ada choice pada masa tu. Saya pun keluarkan pisau dan saya acukan pisau tu dekat lelaki Tibet tu dengan harapan dia tukar fikiran dia dan lepaskan tangan Nancy. Dan nasib baik bila dia tengok saya dah macam agresif, saya dah pegang pisau, dah halakan pisau dekat dia, memang nak ajak gaduh, barulah dia lepaskan tangan Nancy. Lepas tu saya suruh Nancy pergi dekat basikal dia, kayuh balik. Lepas tu baru saya pun kayuh sekali. Dan masa tu saya rasa macam kesian sangat dengan Nancy, pasal dia jadi macam trauma. Petang tu dia jadi macam moody, dia macam takut-takut disebabkan insiden tu. So saya pun perlahan-lahan pujuk dia. Saya cakap tak apa, jangan risau, saya memang akan jaga dia semua ni. Okay, lepas tu kita orang pun sambung kayuhan kita orang along the Qinghai Lake tu. Pada asalnya Nancy cuma nak kayuh daripada Xining ke Qinghai Lake, kemudian daripada Qinghai Lake dia buat satu round dan daripada situ dia patah balik ke Xining. Tapi bila kita orang dah kayuh berhari-hari tu, dalam 3-4 hari tu, walaupun dah ada pengalaman pahit untuk dia dengan lelaki Tibet tu, tapi dia rasa macam dah seronok pula kayuh basikal, travel dengan basikal ni. Dan masa tu dia dah rasa macam dia dah selesa, dia dah trust dengan saya. So dia pun macam bertukar fikiran. Dia cakap dia nak ikut je saya kayuh ke arah Taklamakan Desert. So kita orang end up cuma kayuh dekat South Coast, dekat Qinghai Lake tu. Dan kemudian kita orang kayuh ke arah barat untuk ke Taklamakan Desert. Dan cerita ni saya akan sambung lagi dalam video saya yang seterusnya nanti, pasal cerita ni panjang lagi. Dan kita orang sebenarnya memang dapat macam-macam pengalaman mengayuh bersama-sama dekat Taklamakan Desert. So kita jumpa lagi beberapa hari yang akan datang. Banyak lagi pengalaman menarik kita orang mengayuh di Taklamakan Desert. Dan kita orang ni dah diibaratkan macam saya ni imam dan dia ni makmum. You know what I mean?